Pulut panggang serunding ikan by Mok Teh. Hai, Assalamualaikum. Kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi pulut panggang serunding ikan. Sedap tau. Kalau orang Kelantan cakap sedap doh weh. Macam tu dah lebih kurang itulah. Okey, kat sini Mok Teh akan kongsikan macam mana Mok Teh sediakan pulut panggang ni. Kalau kat Kelantan dia panggil pulut bakar ataupun pulut lepor. Lain sikitlah namanya, tapi kuih yang sama. Okey. Inilah dia pulut panggang yang siap Mok Teh sediakan. Okey, kejap lagi Mok Teh akan tunjukkan satu persatu macam mana Mok Teh hasilkan pulut panggang ni. Resipi yang Mok Teh kasih ni memang resipi detail lah dari awal sampai akhir, supaya anda semua faham dan boleh belajar ikut step by step apa yang Mok Teh buat dalam video ni. InsyaAllah kalau anda tak skip dan anda tonton sampai habis, InsyaAllah anda boleh buat. Okey. Pulut panggang ni sedap tau. Kalau yang menggemarinya memanglah terangkat habis. Lagi-lagi kalau kita buat sendiri pulut tu, memanglah kan. Kita tahu kita letak apa. Itulah. Mana rasa santannya lemak-lemak tu memang sedap lah. Lawan pula dengan serunding ikan. Jadi betul. Okey, jangan buang masa. Sediakan bahan-bahannya. 300 gram beras pulut, 300 ml santan, sedikit garam, 1 sudu besar gula, 1 mangkuk serunding ikan, beberapa helai daun pisang, plastik, senduk kayu dan stapler. Okey, inilah bahan-bahan yang diperlukan. Okey, baik. Okey, mula-mula sediakan bekaslah. Okey, ini adalah tepung pulut. Beras pulut. Okey, 300 gram beras pulut. Kat sini dah adalah tulis ni. 300 gram beras pulut. Mok Teh beli yang beras pulut yang kecil ni. Sesuailah untuk sekali masak. Okey, buka plastik tu macam biasalah. Baik, ini adalah beras pulut lah. Pastikan beras pulut ya. Nanti tersalah pula kan, nanya kan. Itulah. Okey, beras pulut. Okey, lepas tu macam biasalah basuh bersih. Beras pulut tu 3 kali basuhan. Okey, macam biasalah macam kita basuh beras. Itulah Mok Teh ni, itu pun nak ajar. Itulah kan. Tak apa, mana tahu ada yang tak tahu kan. Okey, lepas tu dah 3 kali basuhan tu. Okey, biarkan seketika beras pulut tu dalam 1 jam atau setengah jam pun dah boleh. Okey, kalau dah tak sabar sangat kan, 1,5 jam pun dah boleh. Okey, lepas tu teruskan masukkan beras pulut yang telah direndam tadi ke dalam loyang. Tak kira lah loyang 4 segi ke, bulat ke, macam Mok Teh ni pun boleh. Masukkan ke semua beras pulut tadi. Lepas tu masukkan sedikit garam, kacau-kacau. Lepas tu masukkan santan. Ada setengah orang dia tak masuk santan, mula-mula dia kukus kan. Okey, dia masuk air dulu. Mok Teh terus masuk santan pun boleh sebenarnya, lagi lemak sebenarnya. Okey. Santan tu 300 ml santan tu jangan taruh habis tau. Okey, taruh sikit-sikit dulu. Okey, untuk permulaan okey. Kita kukus untuk kukusan pertama. Dia kena 2 kali kukus. Okey, ni okey, nampak. Okey, Mok Teh buka, dia dah kering, tapi ni belum masak lagi tau. Untuk kukusan pertama dia belum masak lagi pulutnya. Tapi kena kacau-kacau lah. Okey. Kacau-kacau, balik-balikkan beras tu.
Okey, masa ni dia belum betul-betul masak lagi. Okey, untuk kukusan kedua, campur lagi santan tadi sehingga habislah. Kesemua sekali kita guna dalam 300 ml santan lah. Okey, baik. Lepas tu tutup. Kukus macam biasa. Dia 2 kali kukus baru masak. Okey, pendekkan. Okey, ini dah masak. Untuk kali kedua, baru dia masak. Betul-betul masak lah beras pulut tu. Okey, lepas tu boleh angkat, masukkan dalam bekas. Baik-baik masa ni panas lagi tau. Nampak berasap tu keluar. Okey, lepas tu kita kacau-kacau lah dengan senduk kayu tu. Ni sebenarnya senduk bulu lah. Lebih kurang lah kayu ke bulu ke boleh je. Yang penting nampak macam kayu gitu kan. Okey. Kacau dengan senduk ni pun senang. Okey. Lepas tu masukkan gula. 1 sudu besar gula. Okey. Lepas tu kita kacau lagi. Kalau orang Kelantan panggil, kita arung pulut tu. Lebih kurang gitulah. Itulah. Mok Teh ni nak cakap Kelantan tapi ada yang tak faham. Itulah terpaksalah Mok Teh cakap apa PM ni bahasa Malaysia supaya semua faham tak? Itulah. Okey, bahasa ibunda kan. Kadang-kadang tersasu juga nak cakap betul tak? Okey. Okey, kacau-kacau sebati, biar sebati gula dan gula tadilah apa pula. Okey, gula sebatikan gula dengan pulut tu. Okey. Ketepikan dulu sekejap pulut tu, kita layurkan daun pisang. Mok Teh layur atas dapur gas je, senang. Kita sekarang mana ada dapur kayu lagi kan, semua dapur gas, jadi terpaksalah layur daun pisang ni atas dapur gas. Dia dah nampak macam gitu tu kan. Okey, dia dah lembut dah tu. Okey, lepas tu lap tau. Pastikan kena lap tau, sebab daun pisang ni bukan bersih sangat pun dekat luar tu. Kadang-kadang habuk dari mana entah kita tak tahu. Memang kotor lah. Kena basuh dulu, lepas tu layurkan, lepas tu kita lap. Okay, lepas tu gunting ikut kesesuaian yang kita nak lah untuk bungkus pulut tadi. Bungkus pulut gunting mengikut kesesuaian kita nak bungkus pulut tu lah. Daun pisang ni pun Mok Teh ambil kat kampung hari tu, minta dengan mak mertua. Yelah, maklumlah kat bandar ni manalah ada daun pisang. Kalau tanam pun lah, bukannya hidup pun, susah nak hidup. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, lepas tepi tu kita gunting biar nampak kemas. Okey, kita tepikan daun pisang. Kita fokus pula pada pulut tadi. Sementara kita dah buat layu daun pisang tadi, pulut tu dah sejuk lah. Apabila dah sejuk, kita boleh bulat-bulatkan macam Mok Teh bulat dalam video tu. Bulat-bulatkan dengan tangan macam tu. Okey, tips juga kalau tak nak pulut tu melekat kat tangan, basuh tangan tu. Okey, celupkan dengan air, lepas tu pegang pulut tu. Okey, Mok Teh celupkan dengan air tangan Mok Teh tu, lepas tu Mok Teh pegang pulut. Baru kita buat bulat-bulat tu, dia tak melekat. Biasalah pulut memang melekat kan. Itulah sifat pulut. Itulah. Dia memang banyak kanji. Okey, dah terbentuk bulat-bulat macam ni. Senanglah kita nak ambil, nak letak dalam daun pisang. Alright. Ini stapler. Stapler pun kita guna dan senduk kayu, senduk buluh tu pun kita guna. Okey, mula-mula masukkan pulut, lepas tu letak atas plastik, tekan-tekan dengan senduk kayu. Itu tujuan senduk kayu. Okey. Dan plastik ni adalah tips ataupun petua supaya kita tekan pulut tu dia tak melekat. Itulah petua supaya pulut tak melekat. Kalau kita tekan dengan senduk biasa, dia akan melekat pulut. Okey, lepas tu masukkan inti serunding ikan. Lepas tu tekan. Okey, lipat, tekan. Jadi pulut tu berada di pulut dan serunding ikan tu berada di tengah pulut. Okey, lipat, gulung, tekan dekat tepi tu. Lepas tu lipatlah. Okey. Lipatlah, tak kisahlah nak lipat ke bawah ke atas ke. Lepas tu test stapler. Kalau tak ada stapler, boleh lidi pun boleh. Kalau orang dulu lidi kan. Kita sekarang main stapler je, senang, betul tak? Itulah. Okey, lipat kiri kanan, stapler. Okey, dah jadi. Okey, cantik kan? Cantik kan?
Okey. Ulanglah sehingga pulut tu habis dibungkus. Okey. Tak susah pun. Okey, Mak Teh ulang tayang lagi ya. Lipat dia, cara lipat dia. Tak kira lah nak lipat ke bawah ke atas ke. Lepas tu stapler lah. Senang je, tak susah pun. Lipat. Kiri dan kanan lipat. Lepas tu stapler. Macam tu je caranya. Mengikut kesesuaian lah. Okey, dah kemaskan. Alhamdulillah, inilah kesemua Mak Teh dah stapler tadi, dah gulung semua cantik-cantik. Lepas tu ready lah untuk bakar. Mak Teh dah bakar atas dapur gas je, dengan menggunakan cepi lama ni. Memang untuk bakar-bakar macam ni lah. Aku hidupkan api gas tu. Lepas tu bila dia dah masak tu, boleh balikkan sebelah tu pula. Okey, kalau dia dah hitaman macam tu, daun pisangnya tu dah boleh balikkan lah. Okey, Mak Teh tukar dengan penyepit lah, senang. Nampak? Susah dengan garpu tu. Okey. Nampak? Sedap. Bau aroma pulut panggang ni pun dah sedap tau. Memang sedap. Bakarlah sehingga garing. Tengok-tengok juga tau, takut terlalu hangus. Okey. Itu nampaknya dah garing macam ni. Dah boleh angkat lah. Okey. Lepas tu sambunglah bakar sehingga pulut tu habis. Okey. Senang letak atas dapur gas ya kan. Itulah. Sekarang ni mana ada dapur-dapur kayu tu tak, semua gas. Okey, balik-balikkan. Dah hampir masak lah tu. Okey, lepas tu diamkan seketika, dah boleh angkat. Pulut. Ini yang namakan pulut panggang. Ataupun pulut bakar. Okey, dah siap. Masuklah dalam pinggan. Tu Mak Teh dah potong dua tu. Nampak tak serunding dia tu tengah-tengah tu, memang sedap lah serunding ikan. Terpulang lah nak buat serunding apa ada setengah orang dia taruh udang serunding udang, ayam, daging, pelbagai. Boleh atas cita rasa kita masing-masing nak taruh serunding apa, boleh aja. Itulah. Okey, inilah hasil bertukus lumus kat dapur, berpeluh-peluh kat dapur. Itulah nak buat pulut panggang ni, pulut bakar ataupun pulut lepor. Inilah. Alhamdulillah, hasilnya memang puas hatilah, memang sedap lah. Dengan rasa lemak santan dan rasa serunding ikan tu. Ini serunding ikan yang Mak Teh buat tempoh hari tau. Masih ada lagi. Itulah, simpan dalam peti ais, boleh guna lagi. Inilah hasilnya. Okey, selamat mencuba ya kepada anda yang nak belajar cara buat pulut panggang serunding ikan ni. Okey, layan baik, kita Mak Teh tunjuk contoh satu. Mak Teh buka tu macam mana isi dalam tu. Nampak? Okey. Ni dah pulut panggangnya. Panas lagi ni tau. Tu dia lembut sikit tu, nampak tu. Inilah hasil pulut panggang. Nampak? Memang sedap lah. Ataupun boleh potong kat tengah tu, senang juga kalau nak makan. Potong kat tengah tu, kita boleh siap-siap dia macam kulit pisang macam tu. Itu pun lagi senang macam Mak Teh buat ni. Potong kat tengah, lepas tu siap-siapkan macam kita kupas kulit pisang. Ni lagi senang, dia tak melekat kat tangan. Kalau cara macam ni, okey. Boleh makan. Senang. Kalau potong senang lah, dia tak melekat. Lepas tu bolehlah makan. Sedap. Ni masa Mak Teh buat kuih ni, pulut panggang ni, suami siap bawa bekal untuk kerja. Itulah, dia kata sedap. Okay, alhamdulillah lah.
Okey, baik, dah siap. Okey, alhamdulillah. Okey, itulah perkongsian daripada Mok Teh, cara macam mana Mok Teh sediakan pulut panggang. Sedap tahu, anda mesti cuba. Okey, kalau anda rasa resipi atau menu Mok Teh ni bermanfaat, boleh share sebanyak mungkin kat luar sana. Okey, biar ramai yang dapat manfaat dari resipi Mok Teh sediakan ni. Alhamdulillah ya. Okey, kepada anda yang belum subscribe, jemput subscribe ya. Dan tekan tombol loceng untuk dapatkan notification daripada Mok Teh seterusnya. Terima kasih kepada anda yang telah melanggan Mok Teh selama ni dan support Mok Teh selama ni. Berbanyak terima kasih. Baik, Mok Teh undur diri dulu. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Salam sayang daripada Mok Teh. Bye. Assalamualaikum.